Dia Aziz seperti anak umum selalu bagi tarbiyah. Dan usaha kita kebiasaannya kita fokus kepada rumah orang yang biasa keluar jemaah. Sebenarnya orang yang tak biasa keluar jemaah, mereka pun boleh terima jemaah masyarakat juga. Kita perlu wujudkan suasana ini. Untuk itu kita kena buat usaha lah. Aisyah dan Abdullah dia beritahu, anak-anak kita bila dalam rumah kita ada taklim, anak-anak kita mereka dapat tarbiyat daripada ibu, daripada bapa. Anak-anak kita pun tak tahu. Anak-anak kita akan pergi ke rumah jiran, dan pergi ke rumah jiran, mereka akan tashkil anak-anak jiran kita. Dengan ini suasana akan hidup. Main dia ialah ta'lim dalam rumah kita. Bila ta'lim dalam rumah kita ada, isteri kita selalu duduk dalam mahal, dalam suasana ta'lim. Orang yang mana hati macam batu pun Allah Ta'ala boleh ubah hatinya. Kesan pada ta'lim. Dalam Amerika, satu budak bapa dia dah mati, meninggal. Budak dia pergi, anak dia pergi sekolah dia. Jadi teacher telah tanya kepada budak-budak dalam sekolah, besar nanti nak jadi apa? Satu budak cakap nak jadi pilot, satu cakap nak jadi doktor, satu nak jadi ini. Tanya pada anak orang Islam ni, nak jadi apa? Dia cakap saya nak jadi sahabat. Teacher pun heran, dia cakap sahabat ni apa benda? Dia pun kontak dengan mak kepada budak tadi. Mak dia cakap, tak apa, kamu jangan risau, kamu datang rumah saya akan expand, saya akan bagi tahu kepada kamu. Sampai ke rumah dia, mak dia pun bagi tahu. Dengan berkat ta'lim rumah tadi, teacher yang bukan Islam, dia telah terima Islam kerana budak kecil tadi. Jadi tuan-tuan yang mulakan Allah SWT, saya dan tuan-tuan kita, bila dalam rumah kita ada ta'lim, isteri kita dalam suasana, jemaah yang datang di nusrah mereka, dengan ini insyaAllah root jemaah masjudat tak akan jadi masalah untuk kita. Tapi hari ini memang satu kekurangan kita lah, kelemahan kita. Jemaah bertubi-tubi datang. Lepas satu jemaah, kadang-kadang sampai 2 jemaah. Jadi untuk handle tu agak-agak nampak macam berat sikit. Dan jemaah berkali-kali pergi rumah yang sama. Jadi rakan usaha kita pun jadi macam jadi berat sedikit. Jadi baru-baru ni kita ada mesyuarat fikir sama-sama. Satu ialah macam mana yang at least kita minta, itu kita jangan lepaskan. Usaha kita kena buat. Berapa banyak jemaah datang tempat kita, berapa banyak jemaah masjudat datang tempat kita, kita kena yakin bahawasanya melalui ini Allah Ta'ala akan keluarkan kita daripada masalah, Allah akan keluarkan kita daripada musibah. Bila jemaah datang, jemaah buat usaha, wanita-wanita yang datang, mereka beribadah dalam rumah kita, Allah turunkan rahmat, berkat, musibah akan jauh dari rumah kita. Kita dengar banyak garpu saya. Asbab jemaah datang, Allah SWT ubah. Satu keluarga lah jadi ubah, satu keturunan jadi ubah bila jemaah masjid datang. Saya dan tuan-tuan, kita semua kena ada jazbah untuk terima jemaah masjid. Dan dalam kampung kita, di halqa kita perlu buat usaha. Adik-beradik kita, laki ataupun wanita, kita usaha atas mereka pun dapat terima jemaah masjid. Karena ni dakwah ni kita kena terus, kita kena berterusan, kita kena usaha. Kadang-kadang jemaah yang datang, kadang-kadang macam-macam masalah akan datang. Tapi bila kita sabar, kita terima mereka kerana Allah. Dia kadang-kadang tak sama suasana macam kita.
Dia dah jadi apa, terencat culture. Kadang-kadang jadi macam tu punya masalah pun. Tapi kerana Allah, kita buat sedikit pengorbanan. InsyaAllah Allah SWT akan buat keputusan yang besar. Perkara nombor 2, sama-sama kalau kita boleh istimai. Mungkin waktu ni kita boleh terima banyak ni jemaah. Dan InsyaAllah dalam berapa bulan kita akan buat usaha. Kita akan bagi tahu kepada elders. Lepas berapa bulan tuan boleh hantar banyak jemaah ni. Tapi untuk sekarang ni, kami akan buat usaha. Kami akan buat groundwork. Berapa banyak jemaah yang elders boleh hantar. Jadi dalam mesyuarat ni, kita nak ambil pandangan daripada tuan-tuan semua. Dalam Malaysia kita semenanjung ni, satu waktu berapakah jemaah mesyuarat yang kita boleh terima? Bila kita semua istimai, nanti kita akan bagi tahu kepada elders berapa jemaah yang kita boleh terima waktu ni. Dan kita akan usaha insyaAllah supaya nanti kita akan tambah lagi. Lepas ni lagi banyak jemaah boleh. Macam mana tuan-tuan? Saya macam ni tuan, saya berfikirkan kita ni jemaah India, Pakistan, Bangladesh ni diorang banyak jemaah masyarakat. Di Malaysia ni Indonesia ni antara tempat yang mereka akan berterusan hantar. Kita kat sini saja, kalaulah kita ni 150 orang kat sini, satu perkara bila kita tashkil, kita mau lihat bukan tengok orang lain, kita tengok diri kita. Kalau 150 orang kita, setiap kita terima sekali je setahun, makna kali 3 hari, 450 hari, 150 jemaah datang pun kita boleh sempurnakan. Kalau kita fikir macam ni, 1 tahun sekali di rumah, takkan kita tak boleh pujuk isteri kita. 20 tahun, 30 tahun kita kahwin dengan isteri kita, kita kenal isteri kita, kerja kita pujuk, sayang ni ada jemaah masyarakat datang, marilah kita terima. Kita dah tua, boleh tak kita terima 3 hari saja. So, kalau kita semua ada fikir macam ni, kita tak nampak orang lain. Kenapa timbulnya rasa tak cukup? Sebab apa? Kita semua tak sedia nak korban. Kalau setiap kita sedia korban, masalah jemaah masyarakat takkan ada masalah. Macam tadi kita mula saya kata, kalau kita ni saya rasa dah 20 tahun buat taklim dengan anak isteri kita, anak kita pun dah besar, dah kahwin. Antara benda yang kita boleh fikir adalah menantu kita, anak kita 5-6 orang. Beritahu anak kita, ni jemaah masyarakat, kau sedia tak terima? Kau boleh tak ambil? Itu pun kita boleh fikirkan. Jadi memang tak ada masalah tuan. Masalahnya kita kena fikir macam mana kita nak sedia terima jemaah masyarakat ni. Saya rasa satu benda yang sedih lah, kita nak beritahu dengan elders kita, please, kami tak sedia lah nak terima, kami sedia satu jemaah. Kalau kita kira-kira macam ni tuan, setahun sekali, ya Allah, 150 jemaah datang pun semua jemaah dapat disempurnakan. Jadi kita mulakan dengan diri kita. 20 tahun kita buat usaha masyarakat, kita keluar tabligh, kita pergi sana sini, satu kali jemaah pun tak datang masuk rumah kita. Satu benda yang sangat sedih, dan kita kena menangis. Dulu saya keluar masyarakat, pernah orang mufti tu kata, you kena pegang pujuk, pegang kaki isteri kita, pegang kaki dia, pujuk dia, beri kelebihan tuan yang. Jadi insyaAllah kalau kita ada semangat itu sama dia, bila datang jemaah masyarakat kita sedia terima, sedia terima, sedia terima. Kalau tidak, memang sampai kita mati pun maaf kita mungkin tak sedia nak terima jemaah masyarakat. Dan kita akan tashkil tempat kita, siapa sedia, kita kena sedia. Jadi pandangan saya lah. Ada pandangan lain tak? Yang biasa kita bagus lah. Jadi tuan-tuan mulia, itu sangatlah apa yang Haji cakap. Pertama sekali kita kena fikir. Jadi jemaah Bangalore ni, asalnya kami dekat Sementara kita bawa proses kecil ke saudara kita, ada beberapa rumah yang sedia, tapi last minute tak sedia. Saya terpaksa beritahu Cikgu Syarul, kita seberang perai punya lemah sekarang, jadi
Alhamdulillah saya dapat pujuk satu orang. Saya rumah saya sedia, tapi kalau setakat satu rumah dekat Sabang Perai memang nak singgah daripada Corat singgah satu tu memang tak nampak nasib sangat lah. Jadi Alhamdulillah saya dapat tanya satu orang, dia baru ikut kita, Haji Yassin. Baru ni dia orang Sabang, asal Sabang. Baru ni dia keluar dengan Maulana Marzuki di kawasan Kuala Lumpur. Dan dia pun pengalaman masyarakat. Dan dia pun dah bersama kita sebenarnya, tapi masih lagi jinak-jinak mempati lah kan. Alhamdulillah dia sedia. Dengan sebab saya sedia tu, saya beritahu balik Cikgu Syarul, Alhamdulillah Sabang Perai kita sedia 5 hari. Jadi itu yang bagi tadi mesyuarat tentang yang nak buat visa tu saya dah betulkan lah. Sebab kita dah betul dengan Rosdi, dia dah beli tiket untuk keluar daripada Langkawi. Dia akan pergi Jorat dulu. Masa dekat rumah saya akan bawa dia orang untuk extend visa di Ipoh. Sebab Sabang Perai dia tak bagi. Ini pun kita kena fikir juga lah di tempat lain lah buat visa ni. Sebab ada jabatan pengarah dia yang benarkan extend, ada yang tak benar. Kalau yang tak benar lah dia start sedia walaupun tak nampak rumah lagi dia sedia. Akhirnya kita dapat rumah pertama, rumah yang ikut kita punya murizah. Mula kan, Alhamdulillah dia buka hati. Dan dia buka hati untuk terima kami, Alhamdulillah. Jadi bila kami duduk rumah dia pertama, ada juga orang-orang lain datang surat. Kita punya Haji Ahmad Jabar, Arwah Ahmad Jabar baru meninggal. Alhamdulillah dia dapat bersama-sama duduk dalam dekat masjid. Kita berbincang tentang nak sama ada nak duduk homestay atau tidak. Sebab tak ada rumah selepas rumah Haji Khair Haji Khair. Dia kata pasal aku nak duduk homestay tu rumah saya. Alhamdulillah dia sedia. Sedangkan dia tak ikut kita lagi. Bila kita berada dekat rumah dia, baru isteri dia buka cerita. Inilah satu usaha yang selama ni asal dia kata. Sebab bila isteri dia pergi taklim surat yang laksana lah, bila dia buat mazakarah, semua salah. Cakapnya salah ni. Semua 6 prinsip dia baru kan. 6 prinsip dia tak ikut format. Semua salah. Bila dia bersama kita duduk rumah dia tu, ini yang lama punya dia kata. Dan dia dah mesra dengan kita, Alhamdulillah. Dan rumah ketiga kita pun bukan di jalan orang yang kita ni, ikut tempo juga. Dan dia terima. Jadi kalau kita buka pada semua orang, tak ada masalah. Macam kami dekat Island Haji Tuan Syed, banyak rumah yang first timer. First time, tak pernah. Suami pun tak ada pengalaman sangat. Ada yang jangkut pun tak ada. Tapi terima je. Jadi Tuan Syed mula, saya rasa jatuhlah kemaluan kita kalau kita beritahu kita tak sedia nak terima jemaah banyak sangat. Kita tengoklah, kita cubalah terjumpa sekejap. Kalau cukup syarat, kalau dia tak cukup syarat, ada usul syar'i, sama ada kita terima jemaah datang ke rumah kita, ataupun kalau jemaah tak di kawasan tu, ataupun tidak ada urut jemaah datang ke rumah kita, maka kita bawa hadiah kita dari keluarga kita yang wanita pergi busrah jemaah. Saya 13 ke 4 bulan sekali. Saya punya jalan setiap 2 bulan masyarakat Malaysia kita ni kita bertanya negeri mana yang sedia untuk imam masyarakat. Dan waktu ketiga ini, jadi berdasar dengan kesediaan itu kita boleh minta imam. Jadi kita tak perlu letakkan untuk 5 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Kita tengok keperluan kemampuan kita. Berilah 13 tahun. Saya punya show lain sikit. Diberikan saya kelainan sikit Saya punya show, kita kena cari akar kepada masalah supaya dia selesai penyelesaian jangka panjang. Dan kita boleh buat perancangan jangka panjang dan jangka pendek. Mungkin dalam masa tahun ni, kalau tak dapat buat dalam masa 2-3 bulan,
mungkin 2 bulan yang terakhir. Kalau tak boleh buat bulan yang terakhir pun kita boleh tahun depan. Jadi saya punya pandangan begini. Ada sikit perkara yang saya nak cakap. Saya cadang kalau kita buat kalau kita mesyuarat di sini, dia berkemungkinan, bukan tak boleh, berkemungkinan dia perlu dimesyuaratkan semua. Kerana dia tidak melibatkan semua orang dan semua mesyuarat. Saya punya pandangan, kita buat balik. Kita punya ni, setiap negeri ataupun tempat berkumpul mesyuarat dengan mereka punya orang tanggungjawab mesyuarat tentang kekuatan macam mana, kekerapan. Saya dah mengambil 3 perkara. 1 kekerapan, 1 pertindihan, 1 kekerapan pertindihan, dan 1 susunan. Kalau kita susun tanpa bertindih, susun dengan bertindih, susun dengan kerak yang bertindih, yang tak bertindih, jadi banyak faktor. Jadi balik tunjuk 5 orang antara orang masyarakat. Masa tu kita boleh nampak dia punya plan. Lepas tu semua perancangan kita emas. Kita duduk bersama orang masyarakat. Mereka saja duduk, mereka buat satu plan jangka panjang, InsyaAllah akan menyelesaikan masalah lah. Kemudian untuk LDS kita punya yang cadangan mobil sat tadi, kita LDS kita jangan kata tak boleh terima, boleh terima, kita jangan cakap. Tapi kita beritahu kami mencadangkan untuk kami mencadangkan kepada LDS untuk beberapa tahun akan datang, dan yang kita cadangkan tu yang dalam kemampuan yang kita boleh buat. Jadi kita cadangkan jemaah masyarakat dihantar sekian-sekian lama, selepas 2 bulan ke, selepas 3 bulan ke. Jadi kita berada plan, kemudian kita pulang pada elders untuk hantar, untuk ikut ke tak ikut. Kita pun beritahu je plan kita. Jadi tak beritahu kami disebabkan kami kelemah, kita jangan cerita. Kita hide benda tu, kita kata kami mencadangkan kekerapan ini, tetapi kita pulang pada elders untuk hantar ke tak hantar, untuk ikut tak ikut. Yang satu lagi, dalaman kita kena selesai. Jemaah jemaah tempatan senang orang nak terima, sebab orang tuan rumah mati kutu dengan jemaah yang tak boleh cakap. Kadang-kadang seorang tuan rumah dia tak bercakap dia tak bercakap dengan jemaah Pakistan. Kadang-kadang jemaah Pakistan tak mau bercakap. Kadang-kadang tuan rumah tak bercakap, kita tak boleh bercakap. Jadi macam mana tuan-tuan bayangkan duduk dalam satu rumah, masing-masing tak boleh bercakap, dan orang yang tambahan lagi 1 orang saja, orang lain tak ada nusrah. Tuan-tuan bayang. Tambahan pula di terakhir ni ada 1-2 jemaah yang mana mereka makan tu masuk dalam bilik. Jadi kita kena tengok benda masalah ni supaya apa? Kita dapat menyelesaikan masalah ni sampai ke akar dia, terus. Jadi mereka masuk dalam bilik. Dia tu rumah pun tak tahu nak buat apa. Kadang-kadang mereka tak ikram orang yang datang dan sebagainya. Jadi oleh itu, Terengganu kami memikir satu kaedah. Saya dah cakap 4 bulan dulu sini. Mengenai satu kaedah, mana-mana jemaah masyarakat, terutama India Pakistan, yang mana tuan rumah tak boleh bercakap, tuan rumah kecuali Pakistan tak boleh cakap Urdu. Jadi kita hantar seorang wakil. Mana rumah ni kali pertama jemaah, ataupun tak kali pertama pun, orang lama pun kadang-kadang mereka pun ragu-ragu nak terima jemaah sebab jemaah tak bercakap. Kita hantar satu orang yang akan jadi perantara, yang ceria sikit, yang boleh menjadi di antara dengan masyarakat Pakistan ataupun Bangladesh dengan masyarakat itu. Jadi dia diteman. Jadi kalau jemaah masyarakat pun tak bercakap pun, ada orang yang teman bercakap bersama-sama Melayu. Jadi yang menyebabkan mati kutu itu yang menyebabkan mereka pening kepala. Macam mana nak buat? Cuba tuan-tuan fikirkan. 2 hari tak bercakap. Jadi oleh itu, saya punya pandangan 3 tadi saya rumuskan. Kita kena susun kekerapan pertindihan, susunan bersama-sama dengan kawan kita di muhalla kita, di negeri kita. Plan itu kita bawa sini. Sementara tu kita tulislah elders apa-apa dulu sebentar. Yang kedua, kita kena tulis pada elders bahawa ini pandangan kami ingin mencadangkan kepada elders ini punya susunan ini. Jadi untuk ini kami ingin untuk memperbaiki usaha masyarakat. Kali ini kami mengemukakan kepada elders perancangan ini kita boleh. Dan yang ketiga, dalaman kita baiki, kita pujuk rayu, kita selesaikan beberapa masalah. Dan beberapa masalah jemaah Pakistan yang
Yang menyebabkan tu ya sehingga di Terengganu orang Pakistan pun tak mau terima. Cuba tuan-tuan bayangkan. Jadi kami dapat satu jemaah daripada Pakistan yang mana ada beberapa perkara yang jemaah Pakistan buat yang kita pelik tengok. Kita pun pelik tengok. Jadi 3 rumah kita telah jatuh, 2 rumah orang Pakistan sendiri. Dan orang Pakistan sendiri lepas kita nak tarik jemaah lain dia kata tak, saya tak sedia. Jadi dalaman pun kita kena fikir, susunan pun kita kena fikir, kepada elder pun kita kena tulis. Betul kan penggunaan jemaah kekerapan berapa lama untuk satu rumah kita punya rumah. Itu jadi masalah lagi. Berapa lama untuk next dia punya rumah? Maksud saya itu ada lah. Ada tak tertib tu? Kalau sekarang masalah kita yang kerap pada orang dia tak boleh nak ni. Yalah. Saya rasa ini bukan pasal tertib, pasal kemampuan kita buat. Pasal ada satu kadang-kadang sejak daripada 4 bulan kita dengar mengenai masalah halaman. Jadi saya syur kita bagi tahu Ketua Zali secara tulus. Satunya kita tunggu jemaah datang kita muzakarah. Satu jemaah datang kita muzakarah. Kita mereka faham, kita faham ada betul-betul lagi rumah masturan. Jadi perkara-perkara yang boleh menyebabkan halangan kepada penerimaan jemaah boleh mengakibatkan kita khususnya di dalam rumah-rumah petang juga Ustaz Muhammad Haji. Kita senaraikan, kita bagi tahu kepada masyarakat kita dengan cara yang sebaik yang mungkin supaya mereka masukkan dalam muzakarah kepada jemaah-jemaah yang datang ke kawasan Nusantara. Antaranya ialah mereka tegur masturat pergi kerja. Mereka tegur orang-orang masturat kita yang pergi kerja. Tentang perempuan nak pergi kerja, perempuan di dalam rumah. Kemudian kan rumah tak semua rumah yang tak ada TV. Majoriti rumah ada TV. Kadang-kadang TV tu bukan TV sangat, tapi untuk buat kerja dia ada komputer kan. Jadi kita mana rumah mereka tak masuk. Jadi benar-benar tu dia menyebabkan orang terpun sendiri menjadi macam tawar. Ya. Jadi ada apa-apa lagi lah yang kita Saya banyak, tapi saya tak mau sebut lah. Tapi kerana telah disebut, jadi saya kena sebut lah. Umpamanya yang beberapa orang yang datang Nusrah pergi tidak ada layan. Salah-salah orang pergi tu orang tak kisah, tak tahu pergi tak pergi. Orang datang, kan semua orang datang begitu suka hati, Masya Allah, apa-apa tuan nama dia pada mana, sila duduk. Tak kisah orang dah tahu. Saya sendiri duduk di depan pintu, waktu hujan, tanya jemaah dia main tarik. Pintu pagar tu tak buka. Contoh ni live. Kemudian makan sama jemaah. Kemudian di antara jemaah mereka tak sama. Ada geng Mesak, ada yang bukan geng Mesak. Tempat tu, rumah tu, dia kata you cook. Dia kata you cook. We take here. Kemudian dia banyak bagi arahan. Kemudian ada tempat-tempat yang ada orang perempuan memang sangat letih kerana jemaah perempuan tak mau khidmat di dapur dan sebagainya. Tak bantu. Dan tidak ada welcome untuk orang datang. Jemaah Maskudak, Masya Allah, mereka tengok orang datang pantang, mereka suka sangat. Tapi mereka seolah-olah tidak ada apa-apa yang berlaku. Dan mereka tak mesej buruk, suara buruk, panas macam mana boleh hantar jemaah kami. Jemaah tak pernah komplain macam tu. Sekira mereka tak setuju pun senyap je, tawa-tawa. Jadi ini di antara perkara. Saya untuk Zoom tahu. Ini kita refer pada. Tetapi mengenai syur Maulana Ma'ruf, saya dengan Mobil Arsyad, sebab hari itu siapa datang? Saya tulis surat dalam bahasa Inggeris tentang perkara ni, direct. Sebiji, sebagaimana kita kata. Dan juga dah bagi ketika elders datang itu, sebelum dia balik, kita bagi surat bahasa Inggeris itu kepada dia. Cuma kita tak tahu dia punya feedback lagi. Jadi apa yang patut kita buat, kita telah buat. Jadi apa lagi yang kita perlu buat? Tuan yang mulia, dulu kita muda jemaah Pakistan di datangnya orang lama. Sifat berubah, beza dengan jemaah lama. Sekarang ni kita pun dah peringkat 2. Saya tak tahu, saya dah 30-40 kali terima jemaah masyarakat.
semua bangsa. Saya tak pernah ada satu masalah pun. Ini saya cakap saya lah kita semua kena pergi India, Pakistan, Bangladesh Masturat 40 hari paling kurang 2 bulan supaya kita duduk suasana dan belajar. Dan kita, isteri-isteri kita ni sebenarnya jasbah semangat ni dia bergantung pada kita punya pengorbanan bersama dia. Kalau isteri kita 3 bulan sekali selalu kita bawa keluar Masturat, dia akan bersemangat nak terima keluar Masturat. Benda-benda macam kecil-kecil bagi saya lah, kita, isteri kita ni akan bertambah pengalaman. Dia boleh manage benda tu. Dia tak rasa benda tu satu yang beban. Tapi kalau isteri kita jarang keluar Masturat ataupun kita tak pernah keluar Masturat, memang akan timbul masalah pun. Jadi sebab tu kita digalakkan 3 bulan sekali keluar Masturat. Dan kalau boleh kita secepatnya pergi Pakistan. Kita keluar kat sana, banyak benda kita belajar. Dan sifat-sifat tu lah kita balik kita. Ada 2-3 jemaah datang, isteri saya kata, abang, satu orang pun tak pernah cakap Inggeris. Jadi isteri, dia orang pula lebih muda daripada isteri kita. Jadi isteri saya buat apa? Isteri saya buat layan dia ni macam adik, macam anak. Jadi bila kita ada perasaan tu, kita ikram dia orang. Kita buat yang terbaik. Saya rasa dengan cara macam ni, sebab kita tak boleh, saya rasa kita tak boleh nak halang ni jemaah nak datang ni. Akan datang ni banyak jemaah Pakistan yang baru datang. Saya tanya dia, bila awak 4 bulan? Dia bagi pasport pada janggut. Dia kata, saya 2 tahun, baru 2 tahun lepas keluar 4 bulan, pada saya ambil jemaah setahun, dah tukar 7 bulan. Dia orang ni semua baru keluar tabligh je, baru 2-3 tahun, 4 tahun je. Jemaah Masturat yang datang sekarang pun, jemaah yang muda-muda, dia orang pun macam kita, dulu tak ada handphone, dia belum dapat kualiti yang macam kita dapat lama-lama. Jadi kalau kita boleh macam mana ya, macam kita try our best untuk nak menggembirakan mereka, ikram mereka. Kan kakak, cakap dengan jemaah tu, sister, please. Satu lagi saya rasa kita punya kelemahan kita, kekurangan kita muzakarah Masturat ni kita hanya buat untuk lelaki je. So lepas ni saya rasa, katalah sampai ke rumah tu, kita semua muzakarah, isteri dia dengan jemaah lelaki, dua-dua dengar. Bukan saja dengan lelaki. Dia lelaki ni tak pernah nak cerita dengan isteri dia. Jadi isteri dia tu kat rumah, datang masuk, dia tak tahu mana buat sebab suami dia pun tak cerita. Dia lepas ni, jemaah datang, kita bagi full muzakarah. Please tell your wife, don't eat inside that room. Please tell your wife, don't sleep here. Please tell your wife, jangan you kena makan sekali, kita kena cerita detail. Sebab jemaah akan datang ni akan bertubi-tubi. Memang saya tak tahu lah macam mana cara. Itu satu. Keduanya dari segi rotation, saya tengok contohnya, katalah Johor terima 1 Mei. Okay, 1 Mei, bulan Mei. Kita go north, pergi ke Melaka, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur. Bila kita pusing balik, setahun sekali kita terima. Sebenarnya tiap-tiap bulan kita dah ada jemaah. Saya tak setuju, maaf 5 bulan sekali ni lama sangat. Paling kurang mungkin 2 bulan, 3 bulan. Yang paling penting tu adalah kesediaan kita. Kalau kita sedia tuan, semua masalah ni selesai. Dulu tuan masih ingat tak masa kita awal-awal tu Masturat, saya masih ingat masa saya kat Serdang tu. Kita ambil jemaah Masturat dekat airport. Kemudian bawa ke rumah kita. Kat Serdang dulu saya nak ada konseri. Saya seorang je buat usaha Masturat. Kampung ramai. Pergi ambil diorang kat airport. Kemudian lelaki masak, bukannya perempuan masak. Dulu kita lelaki yang masak dekat surau nak jamu jemaah. Sekarang isteri kita masak kat rumah. Isteri diorang pun masak kat rumah. Lepas tu dah bawa gas lagi, nak macam-macam. Sekarang ni sebenarnya dah banyak mudah. Masak, perempuan masak. Jemaah Bangladesh, komunis Nusrah, isteri dia masak. Jemaah perempuan pun Pakistan, isteri dia masak. Jadi tak ada, cuma kita nak adjust kan, cakap dengan baik-baik dengan diorang. Kalau adik-adik kita dia datang umur 30-40 tahun, isteri saya kata, suka dia kat Malaysia, isteri kita kena train. Kita kena hargai isteri kita supaya isteri kita pandai nak bercakap dengan jemaah ni. Ini saya rasa kita kena fikirkan. Ada cadangan. Saya punya cadangan macam mana dia beritahu rumah lah, Masturat yang dahulu dengan sekarang tak sama kualiti dia kan. Jadi di samping untuk jemaah sekarang ni, di samping kita bagi hidayah kepada jemaah Masturat,
juga kita kena bagi satu hidayat kepada masyarakat kita di sini. Jadi sekarang macam kita dengar Haji Hakim kata, mungkin di antara tuan-tuan apabila dengar masalah ni, di antara kita ada simpati, kita berfikir nak terima, tapi isteri kita tak tahu masalah ni. Jadi kadang-kadang kita berfikir tapi kita tak balik tu, kita tak sampai kepada mereka. Jadi saya punya cadang, setiap tempat ni ada dia punya orang-orang lama. Jadi kita adakan perbincangan di antara masyarakat. Kita bentang jur masyarakat, kita bentang keperluan ni, kepentingan ni, patut biar bagi dia orang sendiri fikir sama-sama dia orang. Mungkin dia akan datang simpati tu barulah mereka akan sedia. Orang yang rumah tu banyak, cuma kesediaan tak ada. Macam kami di Joras ni, di kampung Joras tu, kalau setakat 10 jadi 15 rumah dah, tapi tak sedia nak terima. Ini masalah. Saya cadang kita adakan jur setiap tempat, bagi orang perempuan tu sendiri lepas sama-sama mereka fikir, dan kita lelaki ni kita bentang keperluan ni. Bagi mereka tu ada simpati, ada fikir. Ustaz, saya cadangan macam ada jemaah India datang rumah saya. Lepas tu Amisab itu minta saya muzakarah untuk isteri dia. Jadi saya akan muzakarah apa yang boleh tak boleh lah. Maknanya ada orang Melayu lah. Apa ni kita cakap lah, bila beritahu dia tentang dari orang Melayu ni dia pemalu kan. Sepatutnya awak kena tegur dia dulu, bukan dia tegur awak. Kadang macam di tempat dia, memang dia yang ikram kita kan. Orang India Pakistan mana ni buat ikram kan. Tapi bila dia datang tempat kita, dia anggap mungkin kita orang Melayu ni pemalu kan. Apatah lagi berbahasa lain. Jadi Amisab dia cakap suruh bagi muzakarah tentang adab orang Melayu lah kan. Jadi saya bagi bahasa Inggeris, dia terjemah masuk Urdu lah, jemaah India. Jadi alhamdulillah jemaah tu dia ikram bagus dengan orang tempatan semua, sebab dia dapat tahu. Jadi saya sure kalau kata jemaah jemaah surat datang minta orang lelaki dia bagi orang lama kat situ muzakarah tentang adat-adat orang Melayu kan. Satu lagi macam contoh, ada satu jemaah Pakistan datang dekat Melaka ni kan, dia imam dah habis doa, salam doa, terus satu orang jemaah bangun 5 minit dia nak iklan. Dia kata, yang tempat kata you sick kan. Dia kata sujud 3 kali, lepas tu dia pun duduk kan. Dia duduk, lepas dia duduk, lepas tu dah habis semua, saya terjemah tu. Lepas tu saya ikram kampung lah, cerita tentang sama macam mana orang bau dia baru sampai dekat tempat dia boleh buat kat sini, sama kan. Jadi Ustaz Amisab tanya saya, kenapa aku bercakap dengan tempatan? Saya kata dekat sini kalau nak iklan lepas imam doa kan, baru kamu kena iklan. Bukan sebelum imam doa dah salam kamu boleh iklan. Dia kata kat Pakistan boleh. Itu Pakistan, dia kata Malaysia tak boleh, ini adab kan. Lepas tu kata kalau kita tak iklan sekarang, nanti semua orang balik, semua orang tak dengar bayan. Kata tak, kalau you buat juga, you biadab. Orang Melayu cakap ni biadab, dia tak nak dengar you biadab. Oh, dia kata biadab. Biadab. Oh, kalau biadab kena dia lah, kena tunggu doa lah dia kata kan. Jadi alhamdulillah, lepas tu dia kata, tapi tak ada orang cerita dengan kita orang kan. Maknanya lepas doa baru iklan kan. Saya kata mungkin ada orang tanggungjawab dah cerita, awak tak faham kot, saya kata kan. Tapi alhamdulillah lepas tu dia tak buat. Tapi itulah pasal maknanya benda-benda macam tu lah adat orang Melayu ni. Kadang kita kena muzakarah dengan dia supaya dia boleh improvekan dia punya ni lah, usaha. Saya dulu orang Pakistan datang rumah saya, saya beritahu dengan suami dia tau. Saya kata awak beritahu dengan isteri awak, pastikan mandi hari-hari, kalau tidak bau busuk. Dia kata please tell all your members. Saya ingat masalah ni kita dah cakap panjang kan. Saya ingat masalah ni kita dah cakap panjang, ada berkumpul ni. Jadi memang kita